Betul tak? Dia mungkin habis-habis pun dia kenal pak saudara dia je lah. Kan? Ataupun adik-beradik dia. Itu pun dia tak cerita, tu adik-beradik seibu sebapa ayah, tu adik-beradik sebapa ayah, tu adik-beradik seibu ayah. Dia tak detail tuan-tuan. Sebab dia tak pernah dengar, dia tak pernah lalui pengalaman belajar faraid. Kita sebenarnya, pengalaman saya dalam dakwah faraid ni, kita tak nak cerita haluh-haluh lah tuan-tuan. Sebab saya pun tak erti juga haluh-haluh ni. Saya ada sahabat, tim saya, Ustaz Hilmi Hanis, dia karang buku Faham Faraid. Itu memang pakar, halus, waris tersembunyi, waris hak larikan diri ke hak celah mana pun dia boleh jejak, dia boleh cari. Itu kepakaran dia. Kemahiran dalam munasakhat dan sebagainya lah. Saya lebih fokus kepada kita nak bagi pendedahan, kefahaman umum kepada masyarakat, sentuhan supaya mereka ni sedar tentang betapa pentingnya faham faraid dan juga tanggungjawab mengurus harta pusaka. Macam cerita malam tadi lah. Kerana sentimental value tu tak urus pusaka, so sekarang apa masalah dia? Harta tu dah pergi kepada waris daripada luar negeri. Dia dah mula dah. Okey. Ni tuan-tuan, isu-isu yang mungkin kita jumpalah, berebut harta dan sebagainya. Kemudian apa ni, mati, ni acara ringkas lah. Okey, 1 juta kes tuntutan tanah tak selesai. Saya ada seorang pelajar saya, masa saya kerja di Perlis dulu, dia buat master, saya tak tahu dia buat PhD, master dalam bidang faraid, dia buat kajian tentang isu tanah. So, dapatan dia, negeri yang paling banyak tanah pusaka yang tak dibereskan, 3 negeri. Masa itulah, lama dah dia buat, sekitar saya ingat dalam 10 tahun lepas. Kedah, Kelantan, Terengganu. 3 negeri yang memang top 3 lah dalam isu pengurusan tanah pusaka. Yang lama-lama yang tak selesai. Pengalaman saya di Kedah, Kepala Batas, dekat airport tu ada satu tanah bendang, tanah padi, mati tahun 20-an. Mati tahun 20-an. Geran ada, nama arwah ada, tapi tak boleh selesai sebab dokumentasi lain tak lengkap. Surat mati, tak ada surat mati nak dapatkan perintah anggapan kematian dan sebagainya. Dengan waris-waris dia mati tahun 20-an dulu, siapa waris dia, nak jejak mana tuan-tuan? Walaupun mungkin yang pegang tanah tu sekarang, dia kata hak dia dah. Hak dia tu sebab dia dakwa turun secara lisan. Ni bagi. Tapi dari segi pemilikan tak ada. Semua orang boleh dakwa tuan-tuan. Tapi bila kita tak buktikan dengan proses pemilikan yang betul, sepada saya, dia tetap tak betul. Semua orang boleh mengaku belaka. Mana buktinya? Itu masalah dia. Di Terengganu, saya pernah bantu satu kes di Kuala Terengganu mati tahun 30-an. Pun tak boleh selesai. Saya dah jejak waris, dah jumpa, tapi ada waris tak nak bagi kerjasama. Itu Terengganu. Dan pengalaman saya bantu kes paling lama tahun 40-an di Kuala Terengganu. Tahun 40-an. Mula-mula saya terjun dalam bidang ni, tahun 40-an, 3 lapis je. Dia tak jauh pun 3 lapis. Maksudnya 3 generasi. Daripada moyang, atuk, si mati, cucu. 4 lapis lah kalau daripada tuan asal tu 4 lapis kematian. 4 lapis ke bawah. Hak kiri kanan tu tak ada lagi, tak tahu lagi. Tapi harta tu selesai, 1/4 pergi Baitul Mal. Sebab dia tak ada waris yang asabah, 1/4 pergi Baitul Mal dan kita bawa pula waris ni untuk tebus dengan Baitul Mal. Cerita lama yang benda tu kalau selesai lagi awal, so mungkin tebus tu tak besar. Tapi bila kita selesaikan kemudian, dah puluhan tahun baru nak selesai, Baitul Mal claim 16,000. Untuk suku 1/4 daripada tanah lebih kurang dalam suku ekar tanah kampung. Tepi sungai pun tuan-tuan. Dulu zaman-zaman kita banjir Kuala Terengganu. 16,000 Baitul Mal claim atas bahagian dia orang tu. Okey, kita buat rayuan, saya kata. Okey, rayu lah. Buat surat, minta diskaun. Dia diskaun 1,000, bayar 15,000. Itu yang Pius Said cerita tadi, ada Baitul Mal tak nak terima tebusan. Tapi kalau dalam kes tanah berkongsi, ada waris lain, ada bahagian Baitul Mal, biasa dia akan terima. Tapi kalau solid memang milik Baitul Mal, ataupun mungkin tanah besar, pengalaman saya di Temeloh tuan-tuan, tanah 2 ekar, anak perempuan memiliki separuh lagi Baitul Mal. Saya bantu kes tu. Kes tu sangkut agak lama, tahun 60-an kes tu, bantu selesai. Bila kita bawa permohonan ke Baitul Mal, 2 kali Baitul Mal reject. Sebab dia memiliki separuh daripada tanah 2 ekar, 1 ekar, besar. Dan tanah tu duduk tepi jalan. So dia melihat, kami perlu kepada tanah ni. Bila nak buat tu, tak kira tu. Dia sebut perlu. Jadi, dia tolak. Dia reject 2 kali kita mohon. Untuk bayar balik. Sebab tanah tu ada orang nak beli. So, dapat duit, kita bayarlah harga berapa ratus ribu ke Baitul Mal. Dia tolak. Itu dia punya kaedah, tuan-tuan. Boleh tebus. Tapi, Baitul Mal akan menilai.
Kan melihat daripada kepentingan dia lah. So isu tanah ni banyak. Okey. Ya, sila. Macam mana mekanisme duit tu jadi Baitul Mal tahu? Sebab katakan macam cash kan, kita nak buat rod, sama kita settle macam tu je. Okey, faham. Macam dalam kes saya tadi memang benda tu melibatkan tanah. So bila melibatkan tanah, kita kena submit permohonan pusaka, pejabat pusaka kecil. So bila bicara kuasa, perintah keluar, bila perintah keluar memang tak dapat tidaklah masuk nama Baitul Mal. Jadi kalau persoalan melibatkan duit cash itu lain. Macam yang Said sebut tadi lah kan. Pasal rod. Kalau melibatkan duit cash yang tidak melalui proses. Contohnya macam duit yang kita dah boleh tunaikan. Macam ada penama, KDSP, sebagainya. Kalau duit yang masih dalam akaun bank, kalau kita kena lalui proses permohonan pusaka, tak boleh nak dikeluarkan, tak dapat tidak, kalau tak ada waris, memang akan pergi dalam perintah ke Baitul Mal. Dia akan pergi ke situlah. Ya, sama. Kan? Itu memang amalan dalam negara kita dan sebenarnya ada setengah-setengah kes yang kita cek, kita kaji, Baitul Mal sendiri akan dipanggil untuk hadir bicara kuasa. Pejabat pusaka akan panggil. Itu pulanglah dia orang datang ke tak datang tu. Dia mungkin tengok penilaian di situ. Jadi kalau duit cash, macam saya ada pengalaman, saya cerita betul. Said dah cerita pasal rod tadi. Saya bantu satu kes di Kuantan. Si mati ni dia ada tanah, dia ada rumah. Yang mati ni atuk. Dia tinggalkan cucu perempuan daripada anak lelaki seorang. Yang duduk dengan dia. Cucu perempuan ni kahwin, duduk dengan dia, jaga dia di rumah dan tanah geran nama dia. Kan? Bila atuk ni meninggal, kita jejak-jejak waris lain kebanyakannya semuanya boleh kita katakan ada zawu arham. Jadi, macam mana nak buat? Saya bincang dengan waris lah, bincang harta-harta dan sebagainya. So, si mati ni, dia ada duit cash lebih kurang dalam 5,000. Duit cash yang disimpan di rumah. Orang tua kan? Simpan duit di rumah 5,000. Kan? Duit simpanan bank apa semua tak ada. Dia jenis duit cash. Mungkin duit orang kata bagi bantuan ke JKM sebagainya simpan. Kemudian tanah-tanah apa semua adalah. Saya beritahu pada waris, sebab kita nak bantu kan, sebab cucu jaga dia dan sebagainya. Dari segi hukum faraid, cucu dapat cucu perempuan daripada anak lelaki. Separuh lah, 1/2. Okay? Cucu perempuan daripada anak lelaki, sebab dia tak ada anak lain, dia dapat 1/2. Baki 1/2 tu, kan, kalau tak ada waris lain, kalau bawa urusan pusaka, geran tanah yang dia ada tu semua tu, akan pergi Baitul Mal lah. Sebab dia tak ada waris lain. Cuma saya sebut macam ni lah. Kan? Kita buat penilaian sini. Saya sendirilah tuan-tuan. Kita buat penilaian, tak apalah. Dalam hukum faraid, kita ada rod. Walaupun rod ni tidak dilaksanakan dalam negara kita. Sebab isu mazhab dan sebagainya. Walaupun kita melihat ada kepentingan, ada keperluan. Melihat isu-isu yang banyak hari ni. Contohnya ada keperluan kepentingan. Tapi buat masa ni belum lagi dilaksanakan. Ada tuntutan di mahkamah syariah untuk rod. Tapi biasa kalah. Kalah dengan siapa? Baitul Mal lah. Tuntut di mahkamah syariah kan atas nama rod, tapi biasa kalah dengan Baitul Mal. Sebab dari segi legal undang-undang kita memang baki itu pergi Baitul Mal. Jadi saya jawab kepada cucu tadi, melihat kepada keperluan kepentingan dia, saya kata tak apalah, awak ambil 1/2, bahagian awak fardu 1/2 dan baki itu awak ambil juga sebagai rod. Itu jawapan saya lah. Tapi duit je lah. Tanah jangan. Tanah awak kena lalui proses. Kan? Jadi tak dapat tidak, tanah awak kena sedialah untuk awak dapat separuh daripada tanah dan rumah dan separuh lagi pergi Baitul Mal. Itu idea ataupun pendapat saya untuk bantu dia. Kita tengok dia, situasi dia, kan, jaga atuk ni sampai meninggal dan dia pula tak bekerja, suami dia driver taksi, kita baca semua di situ. Itu antara pengalaman saya lah. Macam tu. Jadi kalau dalam cerita Baitul Mal tadi, kalau melalui prosedur permohonan memang tak dapat tidak, dia akan pergi ke Baitul Mal. Okey tuan-tuan, batu api, waris jahil, punca perebutan. Sebab tu kata pentingnya ilmu. Saya pernah bagi nasihat satu kes Felda. Saya trainer Felda tuan-tuan. Kan? Saya anak peneroka Felda dan alhamdulillah Felda panggil kita untuk bagi latihan kepada pengurus Felda seluruh negara. Jadi tuan-tuan, dalam kes Felda ada seorang peneroka ni dia buat wasiat. Sebab tu saya secara peribadi, kalau peneroka Felda nak buat wasiat, saya kata tak payahlah pakcik. Tak sesuai. Bukan kita nak larang dia daripada buat benda baik. Tapi cabaran dia besar. Saya bimbang wasiat tu berjalan separuh je. Ataupun berjalan dalam beberapa tempoh yang tertentu sahaja. Sedangkan wasiat tu dia akan berjalan sampai bila-bila. Sebab faedah ni mendatangkan hasil. Selagi mana tempoh 99 tahun tu masih ada,
maka hasil keluar, so hasil itu kalau dah diwasiatkan sebahagian, maka wasiat itu akan berjalan. Tetapi felda ni diuruskan selalunya pentadbir. Bila lantik pentadbir, mati pentadbir lain, mati pentadbir lain. So tuan nampak tak risiko dia? Risiko pentadbir mungkin tak akan uruskan wasiat ni, ataupun benda tu akan jadi macam tergantung ataupun terhenti. Kita bimbang macam tu. Jadi janganlah kita nak buat amal jariah, nak buat kebajikan, tapi benda tu tak pergi untuk selama-lamanya. Dia akan terhalang ataupun terhenti. Berisiko. Mana? Individu. Tak apa, nanti kita cerita sikit pasal felda. Okay. Dia dalam felda, institusi tak boleh jadi pentadbir. Individu, waris lah, dia kalangan waris. Okay, jadi bila dia buat wasiat macam tu, dia buat wasiat dengan agensi. Wasiat dengan agensi, dan pada saya wasiat tu sah. Sebab wasiat tu wasiat 1/3 kepada bukan waris. Memang dia suruh bagi ke masjid, mak tafis dia secara umum macam tu. Ada tulis dalam dokumen. Bila dia meninggal, wasiat dia tu dibantah oleh waris. Waris tak nak laksanakan wasiat tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ilmu. Kan? Kadang-kadang, minta maaf sebutlah, kadang-kadang pakcik-makcik kampung-kampung ni, dia didatangi oleh ejen-ejen tertentu yang cerita pasal wasiat, pasal itu, pasal ini. So dia je yang faham. Anak-anak dia faham tak? Belum tentu. Sedangkan yang akan melaksanakan ni siapa? Anak, waris. Bantah. So bantah tuan-tuan, boleh bantah ke wasiat kepada bukan waris? Tak boleh bantah dah. Kan? Wasiat tu valid, wasiat tu sah. So dia patut tunai, walaupun cabaran dia besar. Tetapi kita sebut di sini, dia bermula dengan kaedah yang tak berapa kena, tak betul, dan dia tak nampak cabaran-cabaran. Terutama dalam isu felda lah. Itu dia punya isu dia. Okay, jadi isu ilmu ni sangat penting lah. Kan? So batu api itu banyak lah tuan-tuan. Mungkin wujud lah dalam masyarakat kita. Ya. Saya ingat lagi satu kes sahabat saya lama. Mula-mula saya terjun bidang ni balik daripada Mesir dulu. Seorang sahabat, ayah dia dah meninggal 5 tahun. Dia mari kongsi cerita pasal tanah-tanah pusaka ayah dia yang belum selesai. Saya tanya pasal apa tak selesai. Dia sangkut sini, dia kata, pak saudara dia kata, jangan selesai lagi, tunggu mak kau mati dulu. Yang anak ni lelaki. Pak saudara dia, adik-beradik arwah kata, jangan usik apa-apa tanah arwah ni, biar duk begitu, tunggu mak kau mati dulu. Baru selesaikan. So tuan-tuan nampak tak? Nasihat yang tak betul. Dan jadi anak saudara ni dengar pak saudara. Padahal pak saudara tu tak ada bahagian apa-apa pun. Tak ada hak pun, dia bukan waris pun. Anak lelaki ada. Kan? Pak saudara jawab macam tu. Jadi, isunya sekarang ni, saya kata ke dia, saya kata, duk tunggu mak mati, kalau hang mati dulu macam mana? Siapa nak tolong uruskan pusaka? Nak agak adik-beradik lain tak reti. Kau mengaji agama. Kongkongnya kita tahu jugalah sikit-sikit kan. Tunggu mak mati, mak tak mati, panjang umur mak, kita anak mati dulu. Macam mana cerita? Dia termenung lama. Dan kita percaya tuan-tuan, dalam masyarakat kita banyak kes macam ni. Saya pernah jumpa satu kes tahun 70-an, 72. Saya pun belum lahir lagi tuan-tuan. 72, hamba Allah ni, dia kerja dia dengan felda, dia bergerak ke Pahang, dia tak sewa hotel, dia kata, saya selalu singgah di masjid. Tidur saya minta izin ke masjid, Kuantan ke mana, ke Bera sampai ke Temeloh apa, minta izin ke masjid. Dia sampai ke Bera, saya kuliah faraid malam tu. Di Masjid Darul Fikri, daerah Bera tu, masjid daerah. Lepas isyak dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya pengalaman duduk berhenti mana-mana masjid. Sepanjang saya duduk musafir ni kerja saya tak pernah jumpa kuliah faraid di masjid tempat saya berhenti. Itu tuan-tuan suatu dakwah. Kecuali malam ni saya jumpa di Bera. Saya nak tanya Ustaz. Tanya saya kata. Dia kata, ayah saya dah lama dah mati. Tahun 90-an, mak saya pula mati. Ayah dia mati tahun 70-an tuan-tuan. Mak saya mati tahun 90-an. Kan? Jadi, harta tak selesai lagi. Harta ayah tak selesai, harta mak pun tak selesai. Saya tanya Haji, yang orang tua, Haji ya. Saya panggil Haji, pasal apa tak selesai? Dia kata, masalah adik-beradik saya ni, duk tunggu mak mati dulu. Adik-beradik ni, yang ada, kan, tunggu mak mati dulu. Saya kata Haji yakin ke mak mati dulu? Kalau Haji mati dulu, malam ni Haji tak jumpa dengan saya. Saya bantu tuan-tuan, kita cek satu-satu. Dia sendiri, anak-anak ni tak tahu bahawa ayah dia mati dulu. Ada satu tanah tahun 72, ayah dia tu penguasa. Tuan-tuan pernah tengok tak geran tanah dia tulis penguasa? Penguasa ni pentadbir. Dulu istilah dia penguasa. Tahun 60-an, tahun 70-an, penguasa. Saya semak dekat pejabat tanah. Pejabat pusaka pun belum ada masa tu. Fail tahun 70-an, 60-an, pejabat tanah.
Dia orang buka satu buku, kertas dia warna kuning lah. Kuning tu sebab lama. Kan? Buka belek, rupanya ayah dia jadi penguasa. Tahu sebab apa tuan-tuan? Anak tak pernah tahu dalam geran tu ayah jadi penguasa. Dia tahu ayah ada tanah je. Dia tak baca pun tuan-tuan. Ilmu baca geran. Jadi saya cek balik, rupanya ayah dia ni beli tanah daripada sahabat dia. Tetapi masa proses proses tukar milik tak berlaku. Masa bicara kuasa, sahabat dia yang mati tu, waris-waris kepada sahabat dia kata tanah ni bukan hak mereka. Hak orang yang beli tu. Jadi pejabat pusaka masa tu masukkan, pejabat tanah masa tu masukkan nama pembeli tapi bukan pemilik sebab dia bukan waris. So masuk nama dia tagging penguasa. Saya semak tuan-tuan, file tu tahun 72. Dia pejabat tanah Kuala Terengganu. Dia terkejut. Kita boleh buka cerita lama yang dia orang tak pernah tahu. Saya bantu ni tahun 2000 lebih ni, milenial dah dia punya cerita ni tuan-tuan. Tahun 70-an ke tahun 2000 lebih, hampir 40-30 tahun lebih. Ini pengalaman lah saya nak kongsi. Nak sebutnya dalam masyarakat kita. Tapi ada fikiran-fikiran yang tak betul, yang songsang yang kata jangan. Itu yang duk kata tu kubur basah lagi, tanah merah lagi, tunggu mak mati dulu dan sebagainya. Kadang dia suruh tunggu cukup 100 hari. Lepas kita buat tahlil malam ke 100 tu, kita urus apa pusaka. Yakin. Macam mana tak? Macam Melak katakan seorang tu meninggal. Ya. Dia isteri, ada anak semua kan. Mhm. Jadi praktikal ni macam dia ada rumah. Adakah kita nak suruh dia sembarang takharus ke macam suruh menyewa rumah lain mak tu? Okey, faham. Jadi kita tahu lah kan. Faham. Terima kasih. Okey, itulah bila sebut praktikal ni sebenarnya dia berbeza-beza lah melihat kepada macam mana kaedah kita berbincang dengan waris dan keputusan yang dibuat oleh waris. Okey, tak apa, saya lebih terbuka tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa nak tanya soalan tu, tanya je lah. Kalau tunggu saya bercakap ni sampai kejap tuan jawab ni dulu. Jap. Kalau buka soalan terus je lah. Okey. Tapi saya lebih suka macam tu lah. Kalau tuan-tuan ada soalan kat tangan, nanti kita dengar soalan, kita respon. Okey, dia contohlah si mati dia ada tinggalkan sebuah rumah. Katakanlah dia ada waris, dia ada ayah, dia ada mak. Saya ingat mungkin tuan-tuan boleh kot saya cerita macam ni kot. Kan? Boleh tak? Kalau rasa tak clear tu, nanti tanya balik. Saya ingat mungkin saya tak payah tunjuk lah. Okey, kalau kata si mati ada sebuah rumah. Dia tinggalkan isteri, dia tinggalkan ayah, mak dan ada anak-anak lelaki perempuan. Betul tuan-tuan, dari segi hukum faraid, rumah tu adalah pusaka dan ada hak semua waris. Ayah ada hak, mak ada hak, isteri ada hak dan anak-anak lelaki perempuan ada hak. So ikut bahagian masing-masing lah. 1/6 ayah, 1/6 mak, isteri 1/8, kepala mayat nak. Ke orang sini panggil apa? Orang Kedah panggil pangku mayat. Ke apa istilah dia? Orang Kelantan Terengganu kepala mayat. Dengan kepala mayat dia ambil. Okey. Kemudian baki untuk anak-anak. Itu hak waris atas rumah tu. So kita, dan tu kena jelas. Itu meletakkan faraid di hadapan. Itu wajib. Itu fardu ain. Waris kena tahu. Kemudian barulah pergi kepada perbincangan. Benda ni kalau tak bawa ruang-ruang berbincang, tuan-tuan, okey saya sebut waris kadang-kadang dia tak nampak ruang berbincang. Macam Pius saya sebut tadi, seolah bagi dia faraid tu dia wajib terima. Kalau kata ada bahagian 1/6, aku nak 1/6. Dia tak nampak apa yang saya bawa dalam konsep dakwah saya, kita bawa ruh ilmu faraid. Kita kena buka perbincangan, kita kena gambarkan apa cabaran akan datang. Okey, so memang ayah mak ada bahagian 1/6 atau 1/6. Isteri 1/8. Yang kesan kepada isteri tu kita tak bayanglah tu, anak-anak yang baki tu. Sekarang bila bawa kepada perbincangan, kita kena terang kepada ayah mak. Okey, soal hak memang dia berhak. Isunya dia nak tuntut ataupun tidak. Itu persoalan dia. Okey. Kalau dia nak tuntut, so dia nak tuntut tu bagaimana? Dia nak hak atas rumah tu masuk nama dia dalam geran 1/6 ataupun dia nak tuntut dalam bentuk bayaran. Benda tu kita kena runding, kena bincang. Ayah kata, tak, saya nak nama saya dalam geran. Kita kena cerita pula, pakcik, kalau nama pakcik masuk dalam geran, pakcik boleh duduk dalam rumah tu. Pakcik tak duduk pun. Pakcik ada rumah pakcik sendiri. Kan? Tapi hak pakcik ada dalam rumah ni. Pakcik nak duduk pun, pakcik takkan duduk di rumah ni. Pakcik ada hak. Okey, pakcik kena faham kesan dia, kalau pakcik meninggal esok-esok, 1/6 pakcik itu akan pergi kepada anak-anak pakcik. Adik-beradik arwah lah, anak-anak pakcik. So, ada isu besar tak melibatkan anak-anak pakcik? Itu lagi besar. Kita kena bagi kefahaman tu. Mak pun samalah. So itu kaedah saya. Bila terang-terang betul-betul, alhamdulillah tuan-tuan, ni pengalaman. Ada ayah mak yang kata, okeylah ustaz, kami setuju, kami tolak. Tolak ke siapa pakcik? Kena jelas tolak ke siapa?
tolak ke menantu. Contohnya kan. Tapi biasa ayah mak tolak menantu tak? Tak pernah jumpa lagi setakat ni. Kan? Biasa tolak ke cucu. Tak apalah. Tolak ke cucu. So cucu dapat hak. Kan? Tapi kalau tak ada orang guide, kan, bagi panduan, dia kata pusaka, faraid, submit permohonan, pergi bicara kuasa, macam mana? Apa ni, pegawai pusaka ni satu hal juga tuan-tuan. Bukan nak condemn pegawai pusaka. Dia kadang-kadang, dia tanya je, macam mana rumah ni, keputusan macam mana? Kami ikut faraid. Dia ikut faraid. Ikut faraid tak boleh dakwa dah lah kan. Kalau kata kami nak sama rata, kadang-kadang itu juga. Okey, kalau ikut faraid, faraid beres. Tanya sign, keluar faraid. Pergi daftar geran, keluarlah nama ayah, nama mak, nama isteri, nama anak-anak. Bahagian masing-masing, ikut kan portion bahagian masing-masing. Tapi apa kesudahan dia tuan-tuan? Memang ikut faraid, ikut hukum, tapi apa kesudahannya? Pegawai dia tak sempat tuan-tuan, dia nak tanya, dia nak tarbiyah, dia nak didik, tak sempat. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang ada setengah penyakit pegawai ni, dia tak nampak isu apa ni faraid, dia tak sentuh, dia tanya, macam mana? Kami dah sepakat dah, kami nak bagi sama rata. Waris jawab, kami dah sepakat di rumah nak bagi sama rata. Setuju sama rata belaka? Setuju belaka. Contohnya lah, kan, memang cukup syarat untuk bagi sama rata. Anak-anak pun cukup umur. Keluar sama rata. Faraid ada tak dalam tu tuan-tuan? Faraid hilang tuan-tuan. Sebab diorang bagi sama rata tu, diorang nampak tak hak faraid dulu? Biasa diorang tak nampak. Biasa diorang tak nampak tuan-tuan. Tak ada orang guide, tak ada orang bantu, tak ada orang cerita pasal faraid. Okay? Sebab tu pengalaman saya banyak terlibat dalam isu Felda. Bila waris ni pergi, kata nak tuntut hak ni, pewarisan, dia orang kata kami dah setuju dah, mak pun suruh bagi sama rata anak-anak lelaki perempuan. Ada pegawai yang agak otai, saya ada beberapa orang kenalan-kenalan pegawai pusaka, yang agak orang kata mahir dari sudut pengurusan, teknikal ni, dia akan cerita dulu. Ni awak nak bagi sama rata, ni awak tahu tak hak awak apa? Dia akan tanya macam tu, itu bagus. Dia akan tanya, anak lelaki tahu tak bahagian berapa? Isteri tahu tak? Anak perempuan tahu tak? Tak tahu. Kami ke sama rata je. Dah mak sebut sama rata, kami ikut mak lah. Kan dah haka pula pada mak. Saya jawab senang je. Saya kata dalam kes ni bukan anak dah haka pada mak. Mak dah haka pada Allah Ta'ala. Minta maaf tuan-tuan. Mak derhaka pada Allah Ta'ala sebab tak sempat nak ikut hukum. Sebab dia suruh bagi sama rata. Tapi nak salahkan mak juga tak boleh juga. Sebab ilmu ni tak sampai pada mereka. Jadi pegawai dia tanya. Ini pengalaman dengan beberapa orang pegawai. Dia tanya. Tahu tak faraid? Tak tahu? Saya cerita dulu. Faraid bahagian awak sekian-sekian. Anak lelaki dengar, saya nak faraid lah tuan. Dah sama rata tadi mana dah? Tak ada dah. Itu pengalaman yang berlaku tuan. Jadi benda tu biar kita jelas. Kan? Jangan kita biarkan masyarakat kita melihat bahawa faraid ni belakang. Sama rata, muafakat. Bila keluar bicara, tak puas hati. Itu banyak berlaku. Jadi teknikal tu banyak lah tuan. Teknikal tu, tapi kok mana pun kita kena starting dengan faraid, lepas tu bawa bincang. Tapi pengalaman saya, kalau waris, bukan kita kata kita nak lobby kita ni sebagai perunding yang mahir, tidaklah tuan-tuan. Tapi saya membayangkan dalam masyarakat kita, kita kena ada orang-orang yang mahir untuk bagi khidmat nasihat. Sebab tu saya kata, Jabatan Agama Islam kena ada orang-orang sebegini. Sebab bila sebut bab faraid pusaka, orang akan pergi ke mana? Jabatan Agama lah, pejabat agama. Sepatutnya kena ada. Kalau boleh kena ada satu unit. Seperti mana ada unit zakat ada, kan? Bab masalah konselor nikah kahwin ada, dia ada bahagian-bahagian. Faraid ada bahagian tak? Ada tak rakan-rakan kita yang kerja jabat agama? Ada bahagian tak bahagian faraid? Saya ada seorang pelajar saya, ini kalau tuan-tuan kenal Ibn Rashid Zai Hasif. Dia sebelum ni dia aktif di Siri Iskandar, tapi dia dah dapat kerja dengan JKSM, Jabatan Kehakiman Syar'i. Sekarang ni dia training di Putrajaya, tak tahulah posting ke mana. Memang saya train dia betul dari sudut mengajar dan sebagainya. Kalau tuan-tuan dengar dia berkuliah pun lebih kurang saya lah, anak murid kita. Jadinya dia cerita dia naik ke JKSM, dia duk cari-cari ni ruang-ruang untuk dia bawa ilmu dia bab faraid. Dia tak nampak satu unit berkait dengan faraid. Jadi nampak kecil tuan-tuan. Sedangkan isu ni isu besar, isu masyarakat, isu yang kita takut yang Allah sebut wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Dan kamu Allah kata makan pusaka secara rakus. Halal haram tu gaul sekali. Orang takut makan haram tuan-tuan. Tapi takut orang makan kerana tak faham. Kan? Tak tahu hak tu. Okey, itu maksud saya. Boleh tak? Teknikal dia tu. Jadi teknikal ni banyak lah tuan. Sebab tu saya kalau berdepan dengan isu-isu pengurusan, kita kena perah idea untuk bagi idea ni. Idea pertama macam ni, dua macam ni, tiga macam ni, empat macam ni. Lepas tu pilih. Tak naklah Ustaz, idea Ustaz, kami nak ikut faraid belaka. Latak korang lah, faraid lah. Pengalaman saya di Terengganu, si mati ada 9 geran tanah. Anak ada 12 orang.
9 geran tanah, anak ada 12 orang. Dia orang pergi bicara kuasa, sebelum jumpa dengan saya, dia orang pergi bicara kuasa. Faraid lah. Macam mana, dalam bicara kuasa, macam mana nak? Kami semua nak faraid. Dia orang nampak faraid, nampak hak kan? Kami semua dah bincang, kami nak ikut faraid. Konon kemah lah tu, itu hukum Allah Ta'ala kan? Hukum faraid. Masuk tuan-tuan, 12 nama dalam 9 geran tanah. Setiap geran tanah tu 12. Susun lah. Tanah seka pun 12, tanah suku eka pun 12, tanah hak kongsi berpuluh-puluh nama pun dalam tu dah siap ada pun, yang nama arwah keluarkan, masuk 12. Masuk habis kadar faraid. Kan? Yang mungkin saya duk tengok, hak sekakan kera pun ada. Kan? Hak 2-3 meter persegi pun ada, hak luas-luas lah. Masuk nama semua sekali. Lepas tu mati seorang. Mati seorang tu baru jumpa saya. Saya kata patutnya masa ayah mati jumpa saya dah. Tak kenal lagi ustaz masa tu. Kan? Mati seorang, macam mana ustaz ni? Kakak saya meninggal, kakak ada suami, kakak ada anak-anak, ni geran, 9 geran. Semua ada nama kakak. So, tuan-tuan nampak dia punya kesan dia. Apa salahnya dulu, masa bicara kuasa dulu, kalau bincang betul-betul, tu konsep takharus yang Pius Said sebut tadi. Konsep kita, saya sebut sebagai ruh. Dalam takharus ni ada kasih sayang, pengorbanan, infak, sedekah, hadiah. Semua konsep-konsep yang baik dalam faraid ada dalam tu. Bincang, apa salahnya kakak bahagian dia faraid tu satu bahagian, bagi dia satu lot tanah. Nampak tuan-tuan? Oh, dia dapat satu lot tanah, dia boleh bina rumah, dia boleh berkebun apa, dapat satu lot tanah. Ini berkongsi dengan adik-beradik lain. Cangkur sekali tanah sendiri, cangkur 2 kali bahan tanah orang lain dah. Tu tak ada faedah tuan-tuan. Akhirnya banyak tanah terbiar sebab nama terlalu ramai dalam geran. Ini kesan dia. Budaya orang Melayu kita, Islam, mengurus harta pusaka sebab terlalu terikat dengan faraid secara tradisional. Ortodok punya cerita tuan-tuan. Dia tak nampak roh ilmu tu. Konsep tu kita nak bawa. Sebab tu sahabat saya Ustaz Fikri, lecturer UNIMAP, dia buat satu PhD Ustaz kajian dia pasal takharus dalam amalan pengurusan harta pusaka. Hebat. Tuan-tuan, kita Ustaz Pius Said buat PhD. Saya ikut belakang je lah. Follow gitu je lah. Ustaz temu ramah sikit, boleh lah. Harap-harap orang PhD temu ramah kita nak buat PhD. Kerana kita ditemu ramah banyak ni, orang sanggup bagi kita PhD. Sebab ditemu ramah. Harap macam itulah doanya. Jangan harap.